Amira Syahir binti Osman, nombor matrik 2023-273-218. Hari ini saya nak membincangkan tentang penyata masalah bagi LGBT merupakan jenayah di dalam Malaysia. Okey, Malaysia sebuah negara yang mempunyai pelbagai budaya yang kaya, mempunyai masalah tersendiri dalam menangani isu LGBT melalui perundangan. Terlepas daripada fakta bahawa sebahagian besar undang-undang yang berkaitan dengan LGBT di Malaysia didasarkan pada prinsip budaya dan keagamaan, terdapat refleksi yang rumit yang muncul dalam proses perubahan undang-undang negara. Yang pertama, Undang-Undang Syariah Hubungan Seks Sesama Jenis. Yang kedua, Akta Kanak-Kanak dan Undang-Undang Keluarga. Yang ketiga, Penolakan Pengiktirafan LGBT. Yang keempat, Akta Hasutan dan Diskriminasi. Yang kelima, Pertumbuhan Kesedaran dan Aktivitisme. Walaupun perkembangan sosial dan budaya terus berubah di Malaysia, pandangan bahawa LGBT adalah jenayah masih dipegang oleh majoriti masyarakat. Beberapa faktor utama yang mewujudkan rangka kerja ini termasuk kewujudan undang-undang yang melarang aktiviti LGBT serta stigma dan diskriminasi yang dihadapi oleh individu yang mengenal pasti sebagai sebahagian daripada komuniti LGBT. Penyataan masalah berhubung pandangan LGBT sebagai jenayah di Malaysia boleh dirumuskan seperti berikut. Undang-Undang Diskriminasi. Kewujudan undang-undang yang melarang aktiviti LGBT di Malaysia, baik berdasarkan undang-undang syariah dan undang-undang sivil, mewujudkan rangka kerja perundangan yang memandang LGBT sebagai satu kesalahan atau jenayah. Yang kedua, diskriminasi dan stigma sosial. Masyarakat di Malaysia cenderung menunjukkan sikap diskriminasi terhadap individu LGBT, mewujudkan persekitaran sosial yang tidak menyokong kebebasan identiti seksual dan jantina. Stigma ini boleh memberi kesan kepada kehidupan seharian individu LGBT, termasuk aspek pendidikan, pekerjaan dan perkhidmatan kesihatan. Yang ketiga, ketidakamanan dan ketidaksamaan perlindungan undang-undang. Kekurangan perlindungan undang-undang yang mencukupi untuk individu LGBT menyebabkan mereka terdedah kepada gangguan dan keganasan. Ketidakamanan ini diburukkan lagi dengan kekurangan hak undang-undang yang setara dengan yang dinikmati oleh orang awam. Yang keempat, pendidikan seksual terhad. Pendidikan seksual di Malaysia mungkin terhad dan atau tidak inklusif, memburukkan lagi kekurangan pemahaman dan toleransi terhadap isu LGBT. Pendidikan yang terhad boleh mengakibatkan peningkatan kejahilan dan stereotip negatif terhadap komuniti LGBT. Kenyataan masalah ini menggambarkan kerumitan situasi di Malaysia berhubung pandangan bahawa LGBT adalah jenayah. Penyelesaian mampan mungkin melibatkan perubahan di peringkat dasar, pendekatan pendidikan inklusif dan kempen untuk mengurangkan stigma dan diskriminasi terhadap individu LGBT. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Airina binti Muzaffar. Nombor kad pelajar saya 2023687124. Hari ini saya ingin mengulaskan tentang faktor-faktor permasalahan LGBT di dalam kalangan masyarakat kini, dan juga saya ingin mengulaskan sedikit tentang ulasan dan perbincangan LGBT di dalam slide ini. Sekarang kita akan bincangkan tentang faktor-faktor permasalahan LGBT di kalangan masyarakat. Faktor yang pertama ialah personaliti semula jadi. Personaliti ini berkait rapat dengan perlakuan tingkah laku seseorang, di mana ianya akan menentukan siapa diri kita serta cara kita bergaul dengan orang sekeliling. Beberapa golongan LGBT ini menyatakan bahawa personaliti lembut yang dimiliki oleh mereka adalah sejak dari kecil, walaupun ketika itu mereka belum mengetahui dirinya adalah golongan daripada LGBT. Hal ini menunjukkan bahawa personaliti adalah susunan pola tingkah laku manusia yang disesuaikan dalam situasi kehidupan mereka. Selain itu, antara faktor yang menyebabkan mereka ini terlibat dengan gejala LGBT adalah disebabkan hubungan persekitaran mereka.
Hubungan persekitaran mereka yang terlalu sosial di mana mereka sangat selesa menjalinkan hubungan dan bergaul dengan tidak kira jantina, perempuan atau lelaki, dalam hubungan keluarga, rakan-rakan maupun menggunakan aksesori yang sinonim dengan perempuan ataupun lelaki. Hal ini menyebabkan pemikiran mereka juga turut menganggap diri mereka sebagai seorang perempuan ataupun seorang lelaki yang menunjukkan ciri-ciri LGBT tersebut. Dan juga ada di antara mereka yang sudah menyatakan bahawa mereka sejak dari kecil lagi gemar bermain dengan permainan budak kanak-kanak perempuan, iaitu seperti solekan dan anak patung. Oleh sebab itu, apabila meningkat dewasa, mereka telah terbiasa dengan perlakuan tersebut dan ianya telah membawa mereka ke arah perlakuan LGBT tanpa mereka sedar. Namun, dengan itu, mereka ini sering sekali diejek oleh rakan-rakan sejak dari zaman sekolah lagi dan juga mereka sering dipandang hina oleh masyarakat. Ini telah menyebabkan mereka merasakan tiada sesiapa yang memahami mereka. Dan dengan itu, ia akan membuatkan lagi mereka ingin cenderung dalam kelompok LGBT. Kelompok LGBT ini hanya mahu mereka diakui keberadaan mereka oleh orang lain di sekeliling mereka. Ia mendapati bahawa antara faktor yang menyebabkan pasangan ini lebih selesa dengan gaya hidup mereka adalah kerana mereka pernah mengalami pengalaman yang buruk ketika bersama pasangan heteroseksual, yang mana pasangan mereka ini telah mengambil kesempatan terhadap diri mereka dan perkara ini telah menimbulkan perasaan negatif terhadap lelaki maupun perempuan yang membuatkan mereka ingin melakukan hubungan sejenis, iaitu kelompok LGBT. Ini kerana mereka memilih untuk berkawan ataupun bersama pasangan sejenis kerana mereka berpendapat bahawa pasangan yang sama sejenis ini adalah lebih memahami mereka dan juga mengambil berat tentang diri mereka. Seterusnya, mempunyai keluarga yang bermasalah dari kecil juga adalah salah satu penyumbang besar untuk faktor-faktor permasalahan LGBT. Mereka yang mempunyai masalah keluarga, ia telah cenderung kepada kurang kasih sayang. Dengan itu, mereka mencari kasih sayang tersebut dengan pasangan sejenis mereka, iaitu kelompok LGBT ini. Akhir sekali ialah salah faham takdir. Hal ini kerana ramai golongan LGBT apabila ditegur tentang kegiatan mereka ini, mereka mengatakan bahawa ini adalah takdir hidup mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kefahaman yang salah terhadap takdir. Seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Aimi binti Abdullah. Nombor pelajar 2023-224-326. Saya akan terangkan kesan permasalahan daripada LGBT. Permasalahan fenomena berkaitan dengan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT ini perlu dibendung dengan langkah yang drastik kerana fenomena ini semakin menular secara berluasa dan menyebabkan fenomena LGBT ini semakin hari semakin menjadi isu utama yang memberi impak yang besar kepada tingkah laku dalam masyarakat di Malaysia. Jika kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat, era pemodenan masyarakat kita pada masa sekarang, masyarakat mudah terpengaruh dengan isu-isu yang menular, iaitu LGBT, terutamanya di kalangan remaja. Okey, kesan permasalahan LGBT ni kita boleh bahagi kepada 3. Pertama, kesan kepada diri, kesan kepada masyarakat dan juga kesan kepada agama. Saya akan terangkan dulu kesan kepada diri. Okey, seperti mana kita tahu individu yang terlibat dalam pembuatan LGBT ini mungkin akan menghidap penyakit kronik, iaitu HIV. Menurut kajian pada tahun 2018, separuh daripada kes jangkitan HIV adalah berpunca daripada hubungan sesama jenis. Di sini dapat dibuktikan perilaku LGBT ini merupakan penyumbang terbesar dalam kes HIV di negara kita.
Selain itu, individu yang terlibat juga akan mengalami masalah yang berpanjangan kerana mereka sering dipinggirkan, dipulaukan daripada masyarakat kerana perilaku LGBT ini. Okey, jelas sekali LGBT ini dibenci oleh masyarakat. Ini kerana budaya LGBT ini jelas sekali berbeza dengan cara hidup masyarakat setempat, di mana perhubungan yang dilangsungkan melalui perkahwinan yang sah dan bukannya pembuatan yang songsang seperti LGBT. Seterusnya, kesan kepada masyarakat. Aktiviti LGBT ini tidaklah begitu asing dalam kalangan masyarakat kita. Secara keseluruhannya, masyarakat di negara ini menentang keras perbuatan LGBT ini. Kerana apa? Kerana ianya bercanggah dan bertentangan dengan kehendak agama, nilai-nilai murni dan budaya masyarakat di Malaysia. Masyarakat di negara ini memang tidak menerima golongan seperti ini kerana dikhawatiri akan mempengaruhi individu lain serta kehormatan sesebuah masyarakat akan jatuh. Secara tidak langsung, golongan LGBT ini dipulau, dipinggirkan, malah dibuang dari sesebuah komuniti masyarakat. Kerana apa? Kerana sikap rakyat seperti ini dalam sebuah masyarakat akan mencerminkan kemunduran serta memusnahkan nilai dan moral dalam institusi kemasyarakatan. Masalah keruntuhan akhlak sesebuah masyarakat akan berlaku apabila perbuatan LGBT ini tidak dicegah, malah mempengaruhi individu lain untuk menggalakkan serta menyokong perbuatan LGBT ini. LGBT ini jelas sekali menjadi masyarakat terpengaruh dengan unsur-unsur negatif, di mana perbuatan ini menjejaskan kelangsungan sebuah masyarakat yang harmoni. Dan poin saya yang terakhir iaitu kesan kepada agama. Okey, menurut perspektif agama pula, perbuatan LGBT ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana perbuatan ini jelas sekali telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini kerana dari segi agama perbuatan ini ialah satu perhubungan yang kotor dan akan membawa pelbagai penyakit. Sejurus daripada itu akan melahirkan keturunan yang tidak sempurna. Tujuan Allah SAW melarang perbuatan ini supaya dapat melahirkan zuriat yang soleh dan solehah melalui ikatan perkahwinan yang sah. Seterusnya dapat melahirkan pemimpin yang boleh menyampaikan agama Allah serta menegakkan agama Allah di jalan yang diredai olehnya. Berdasarkan kajian, Allah melaknat umatnya yang berperilaku sebegini seperti mana umat-umat terdahulu iaitu kaum Nabi Lut yang terkenal dengan perbuatan menikah dengan sesama jenis. Dan akhirnya mereka ini dibinasakan oleh Allah dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Perbuatan LGBT ini juga akan menjatuhkan imej sesebuah agama, sama ada agama Islam, Hindu, Buddha, Sikh dan lain-lain, walaupun agama ini menentang perbuatan LGBT ini. Hal ini kerana semua agama di negara ini mempunyai budaya, tata cara yang baik dan sempurna dalam institusi keagamaan. Hai, nama saya Nur Atika Syairah binti Mat Gani bernombor 2023443424. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan isu LGBT merupakan jenayah. Dalam isu ini, kesannya adalah ia memberi kesan yang sangat tidak baik kepada golongan akan datang. Seperti mana yang kita tahu, kita semua dikelilingi oleh sosmed ataupun social media tanpa ada had, tanpa larangan. Jadi mereka-mereka yang terlibat dalam isu ini akan post dalam sosmed masing-masing untuk menunjuk kegairahan mereka, untuk menunjuk apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan sehari-harian. Jadi anak-anak muda zaman sekarang, penggunaan social media ataupun penggunaan handphone ni tidak, orang kata, tidak dihadkan. Jadi bila mereka menonton dan melihat perkara-perkara yang sebegini, pada mereka tak ada salah. Bila tak ada salah, mereka mencuba kerana mereka melihat keseronokan daripada situ. Dan seterusnya, LGBT ini juga menjadikan imej negara kita buruk.
Dan bila benda ni berleluasa, sudah semestinya negara-negara Islam lain akan memandang jelek kepada negara kita. Bila mereka memandang jelek, sudah pasti ekonomi negara kita akan terganggu. Kerana apa? Kerana bila mereka nak buat pelaburan, mereka pasti risau. Bila mereka risau, mereka merasakan bahawa tidak selamat untuk mereka campur masuk ke dalam negara kita. Dan seterusnya, risiko LGBT ini memberi peningkatan dalam segi penyakit yang berjangkit seperti HIV, seperti sifilis, kerana mereka bertukar-tukar pasangan. Dan bila benda ni berlaku, ia memberi penekanan kepada pihak hospital, dan masyarakat kita menjadi tidak sihat lah. Bila tak sihat, dia mengganggu kehidupan seharian, mengganggu dalam urusan pekerjaan, mengganggu dalam urusan menghidupkan, mengimarahkan lagi negara kita supaya berjaya. Dan seterusnya, ia mengancam ketenteraman sosial dalam kalangan masyarakat maupun agama. Seperti mana yang kita tahu, semua agama di Malaysia melarang isu berkenaan dengan LGBT ini, kerana isu ini memberi satu pandangan yang sangat tidak baik untuk setiap agama. Seperti contoh, Islam melarang, Buddha melarang, Hindu melarang, dan seterusnya adalah ia meruntuhkan asas tamadun institusi dalam kekeluargaan. So bila benda ni berlaku, sudah semestinya mereka yang mempunyai pasangan ni pasti nak ada rasa keluarga. So bila berpasangan, mereka merasakan seperti mereka yang berpasangan normal, mereka nak ada anak. Dan bila benda-benda ni berlaku, mereka akan jumpa ibu tumpangan, mereka akan ambil anak angkat dan sebagainya. Benda ini sangat tidak bagus kerana ia memberi kesan bahawa tidak ada nasab keturunan ataupun tidak ada keturunan yang betul, yang tetap. Dan ini sangat berbahaya dalam menjadikan negara kita ataupun dalam menjadikan keluarga besar di Malaysia. Dan akhir sekali, orang yang terlibat dalam LGBT ini lama kelamaan jika tidak diubah, mental mereka akan rosak. Bermaksud mereka juga celaru berkenaan dengan identiti mereka. Bila mereka celaru dengan berkenaan dengan identiti mereka, maka pada mereka apa sahaja mereka buat betul, tak ada salahnya. Dan ini amat merisaukan kita, dan ini amat memberi kesan yang sangat-sangat negatif lah untuk diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Sherif, bernombor matrik 2023496968. Pembentangan saya hari ini berkenaan cadangan penyelesaian masalah jenayah LGBT. Perlakuan LGBT adalah jenayah dalam sistem undang-undang di Malaysia, sama ada dalam bidang kuasa mahkamah-mahkamah persekutuan sivil ataupun mahkamah syariah. Pada peringkat kerajaan pusat, perlakuan gejala LGBT adalah jenayah yang diperuntukkan di bawah Seksyen 377A, 377B, 377C, 377CA dan 377D Kanun Keseksaan. Seksyen 377A menyatakan dengan jelas bahawa mana-mana individu yang bersama persetubuhan seks melalui dubur dan mulut. Manakala Seksyen 377B iaitu perhubungan seks luar tabi'i secara sukarela. 377C iaitu perhubungan seks luar tabi'i secara paksa.
Seksyen 377CA pula memperuntukkan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang melakukan hubungan seks menggunakan sebarang objek melalui dubur ataupun kemaluan. Di bawah Seksyen 377D adalah mengenai kesalahan perbuatan yang melanggar kesopanan dan melakukan kelucahan melampau dengan individu yang lain sama ada di tempat awam atau tersembunyi. Keseksaan atau hukuman melalui mekanisme perundangan perlu dilihat sebagai satu kaedah pencegahan terhadap sesuatu kesalahan kerana tujuan utama sesuatu undang-undang itu digubal adalah untuk mengelakkan pesalah mengulangi kesalahan yang telah dilakukan dan seterusnya menjaga perilaku masyarakat. Seksyen 25 atas kesalahan jenayah syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 AKJ-SWWP memperuntukkan hukuman bagi kesalahan liwat, Seksyen 26 bagi kesalahan musahakah, Seksyen 28 bagi kesalahan orang lelaki berlagak seperti perempuan dan Seksyen 29 bagi kesalahan perbuatan tidak sopan di tempat awam. KJSWWP juga memperuntukkan hukuman bagi kesalahan mempromosi maksiat, Seksyen 35, penyubahatan, Seksyen 43 dan pendapat yang bertentangan dengan fatwa, Seksyen 12. Berdasarkan Seksyen 15(2)F, sekiranya program berkaitan dengan aktiviti ataupun bertujuan mempromosikan LGBT, maka pegawai tersebut diberikan kuasa untuk membuat sekatan dengan tidak membenarkan apa jua perlakuan peserta mahupun kandungan program atas faktor sensitiviti budaya dan agama. Segala maklumat berkenaan himpunan termasuk penganjur, penceramah dan objektif perhimpunan diadakan wajib dideklarasikan di dalam borang pemberitahuan di bawah Seksyen 9(1). Jadual keempat Akta Perhimpunan Aman 2012. Dari sudut yang lain, sekiranya sesuatu program LGBT dianjurkan di premis-premis persendirian selain di tempat-tempat awam, maka Akta Perhimpunan Aman 2012 tidak lagi terpakai. Namun sekiranya program tersebut melibatkan orang Islam serta terdapat unsur-unsur yang tidak bermoral dan menyalahi perundangan syariah seperti pertandingan Ratu Cantik, Maknyah dan sebagainya, pihak berkuasa agama dengan kerjasama polis dan pihak berkuasa tempatan boleh melakukan serbuan dan tangkapan untuk pendakwaan di Mahkamah Syariah berdasarkan peruntukan Seksyen 29 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Seksyen 35 Akta yang sama juga terpakai ke atas mana-mana individu yang menganjurkan, mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan maksiat sekiranya disabitkan bersalah. Pelaku boleh didenda tidak melebihi RM5,000, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Nadira binti Nazaruddin. Nombor kad pelajar 2023630784. Jadi, pembentangan saya hari ini, saya akan mengulaskan sedikit tentang perbincangan tentang tajuk kita iaitu LGBT serta usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi menangani masalah LGBT dalam negara Malaysia. Pada zaman era globalisasi ini, negara kita sering digemparkan dengan isu salah laku LGBT di kalangan masyarakat kita. Mungkin tidak semua mengetahui apa itu LGBT. LGBT adalah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Isu ini telah melibatkan jantina lelaki dan perempuan yang mewujudkan hubungan sesama jenis ataupun mereka yang berkeinginan untuk bertukar jantina asal kepada jantina lain. Itulah yang dimaksudkan dengan salah laku LGBT yang tercetusnya di zaman ini. Negara kita sangat menitikberatkan isu ini dari berlakunya di negara kerana isu ini bukan sahaja salah di sisi undang-undang negara, malah salah di sisi undang-undang agama Islam. Pihak yang terlibat dengan LGBT ini menganggap hubungan ini tidak salah bagi mereka kerana
mereka sangat berkeinginan untuk menuntut hak mereka sebagai seorang lesbian, gay, bisexual serta transgender. Di sini kita dapat lihat dari isu yang dipilih oleh kumpulan kami yang bertajuk LGBT merupakan jenayah. Utusan ini telah diwar-warkan pada tahun 2018 pada ketika itu. Dalam utusan ini berkata bahawasanya hukum dan peraturan dalam agama Islam tidak boleh ditunduk dan dibelakangkan hanya kerana ingin mengangkat makna kebebasan bersifat songsang yang berselindung di sebalik payung hak asasi manusia atau nama lainnya LGBT. Disebabkan pada itu, pihak kerajaan kita telah mencari inisiatif untuk menangani masalah ini daripada berlaku dan dipengaruhi oleh golongan remaja. Antara usahanya adalah pihak kerajaan, pihak Jabatan Agama Islam serta pihak bukan kerajaan iaitu NGO telah membuat rondaan dan mereka mengadakan perjumpaan bersama golongan LGBT di seluruh Malaysia bagi membincangkan dan mencari titik persefahaman golongan berkenaan. Dari sini, mereka dapat menilai dan memahami isi hati dan tujuan mereka yang telah terjebak dalam LGBT. Kadang-kala mereka tidak ingin terjebak dengan LGBT, tetapi seperti yang semua tahu, keadaan ataupun masa lalu mereka yang telah menjadikan mereka sedemikian. Selain itu, pihak kerajaan telah menetapkan hukuman yang setimpal kepada golongan masyarakat kita yang terlibat dengan LGBT. Setakat ini, di bawah Akta 355, hukuman yang akan dikenakan adalah 3 tahun penjara, RM5,000 denda serta 6 kali sebatan.